Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang berusaha lagi saya hormati Tuan Imam selaku pengurusi majlis, yang berbahagia Tan Sri serta seluruh barisan pengurusan dan pentadbiran Masjid Al-Falah, seterusnya ibu-ibu, bapa-bapa, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan pilihannya kita berada di sini. Keberadaan kita di rumah Allah dan di taman syurga ini bukanlah secara kebetulan, kerana tidak ada yang kebetulan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan apa yang ditentukan Allah mempunyai tujuannya. Tujuannya tidak lain tidak bukan Allah inginkan kebaikan bagi kita. Al-ilmu nurun wa jahlun dolamun. Ilmu adalah cahaya, manakala kejahilan adalah kegelapan. Buta mata apabila tidak ada cahaya jatuh ke retina mata kita, itu buta mata. Tapi buta hati apabila tidak ada ilmu yang jatuh ke hati kita. Buta mata sekadar kita tidak nampak jalan di dunia, tapi apabila kita buta hati, kita tidak akan nampak jalan menuju akhirat. Sedangkan kita bukan warga dunia, kita adalah warga akhirat. Dunia diciptakan untuk manusia, manusia diciptakan untuk akhirat. Asal kita, datuk kita Nabi Adam AS dan juga nenda kita Siti Hawa AS berasal daripada syurga, terdampar ke dunia ini untuk satu misi yang besar. Jadi boleh dikatakan kita semua alien lah, bukan kita warga dunia, kita warga akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Kita nak ultimate goal kita adalah menuju ke dalam syurga. Subhanallah, kita pasti kembali. Kita tak tahu bila kita akan mati, tetapi pada hari ini 16 Februari semakin dekat kita pada tarikh kematian kita yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tarikh kematian kita sudah Allah tentukan ketika kita berada di alam rahim. Kita tak tahu bila, tetapi pada hari ini semakin dekat kita pada tarikh kematian itu. Kerana perjalanan menuju kematian sudah bermula sejak kita dilahirkan. Perjalanan menuju kematian sudah bermula sejak kita dilahirkan. Setiap kita ni ada tempoh masing-masing. Umpama jam pasir ni, kalau kita tengok jam analog ataupun jam digital ni tak terasa sangat. Tapi kalau kita ada jam pasir, kita tengok usia kita, dah banyak manalah pasir yang masih tinggal itu. Subhanallah. Dan ada hadis di akhir zaman, masa ini seolah-olah dipercepatkan. Setahun macam rasa sebulan, sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari, sehari macam sejam, sejam macam seminit. Jadi perjalanan itu terlalu laju. Teringat saya kata-kata daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aneh perjalanan masa terlalu laju, tetapi lebih aneh manusia yang melalaikannya. Walaupun perjalanan itu laju, tarikh kematian kita semakin dekat, tetapi kita masih alpa, ghaflah, lalai dan sebagainya. Subhanallah, hidup di dunia ini adalah untuk diuji. Diuji bukan saja pada kuantiti tetapi pada kualitinya. Seperti mana surah Al-Mulk yang selalu kita baca, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Siapa yang terbaik amalannya. Subhanallah, dalam hidup kita di dunia ni, dunia darul bala wal imtihan. Dunia ini adalah negara bencana dan ujian. Kita akan sentiasa diuji. Dan untuk menguji kita, siapa yang terbaik amalannya sebagai dua. Pertama, kita sebagai hamba Allah
dan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagai hamba Allah yang soleh, kita perlu menjadi baik. Tapi tak cukup menjadi hamba Allah yang baik, tetapi kita mesti jadi khalifah yang musleh, iaitu yang memberi kebaikan yang terbaik kepada umat. Subhanallah, tajuk kita pada malam ini, dunia jembatan menuju akhirat. Sempena Isra' Mi'raj. Pada bulan Rajab ini, selain daripada membuat persiapan dan juga kita mulakan momentum ibadah kita untuk menuju bulan Ramadan Al-Mubarak, dalam peristiwa yang paling signifikan dalam bulan Rajab ini ialah peristiwa Isra' Mi'raj. Isra', perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah dengan kenderaan burak, dan daripada Masjidil Aqsa naik, kalau tadinya secara horizontal, sekarang secara vertikal, terus ke Sidratul Muntaha sampai ke Baitul Ma'mur. Jaraknya berjuta-juta tahun cahaya, dan kembali balik ke Mekah sebelum fajar. Ini satu kembara rohani, kerana dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah SAW didedahkan ataupun diperlihatkan pandangan-pandangan yang bersifat sam'iyat dan ghaibiyat. Sam'iyat artinya hanya boleh didengar, tidak kasat mata, tidak boleh dilihat dengan mata biasa. Dan ghaibiyat, perkara-perkara yang ghaib, syurga, neraka, apa end result kepada mereka yang makan riba, mereka yang meninggalkan solat, mereka yang berzina. Begitu juga ditunjukkan balasan-balasan kebaikan di dalam syurga. Jadi artinya Isra' Mi'raj ialah satu pandangan yang menjangkau bukan saja dunia ini tetapi akhirat. Maksudnya, sense of the end ataupun keyakinan pada hari akhirat itu, subhanallah, dibina kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bertanggungjawab, diberi amanah untuk mendidik umat agar supaya benar-benar meyakini akhirat itu ada, dan kita bekerja di dunia ini adalah untuk mencapai kebahagiaan. Ultimate goal kita untuk kembali mendapat keridaan Allah dan kita berada di dalam syurga. Subhanallah, cuba kalau kita lihat, saya nak mulakan titik tolak perbincangan kita daripada Ummu Du'a. Ummu Du'a ini ialah ibu segala doa, ataupun dikenali di kalangan anak-anak muda, kalau baca doa ni mereka kata doa, bila baca je doa ni, ni nak landing dah. Doa landing, betul. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ini adalah ibu segala doa. Walaupun kadang-kadang mungkin selepas solat kita ada keperluan-keperluan yang nak perlukan kesegeraan cepat, tetapi jangan lupa doa ini. Lepas selawat, memberi hadiah kepada Allah, terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, amin, terus kita pergi. Jangan tidak berdoa, kerana doa ini terangkum segala kebaikan ni yang ada di dunia dan ada di hari akhirat. Pertama, kita minta hasanah dunia. Yang kedua, kita minta hasanah akhirat. Dan yang ketiga, kita minta terhindar daripada api neraka. Daripada doa ni pun kita tahu 3 bahagian. Satunya di dunia, hasanah dunia, dan 2-nya akhirat, iaitu hasanah akhirat, dan satu lagi, selamat kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu segala doa. Baik, secara selayang pandang ataupun secara overview yang ringkas, apa dimaksudkan dengan hasanah dunia? Hasanah dunia ini terbagi pada 2. Satu yang dikatakan kesenangan. Ini quantity of our material. Kesenangan ini ialah apabila kita dapat memenuhi keperluan fizikal dan material kita. Paling asas makan pakai kita, kenderaan kita, rumah kita, secara halalan dan thayyiban. Ini yang kita minta, kesenangan. Kita minta Allah mudahkan kita makan, minum yang halal,
dan juga pakaian, kenderaan dan sebagainya. Subhanallah. Ini bukan suatu yang buruk. Islam bukan fobia dengan dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan antara kebahagiaan seorang mukmin itu ialah rumah yang lapang, kenderaan yang baik, isteri yang solehah dan jiran yang baik. Artinya rumah yang lapang dan kenderaan yang baik ini dituntut untuk kita dapat. Ini dikatakan kesenangan di dunia. Satu lagi yang paling penting bila kita sebut hasanah fil dunya ialah ketenangan. Tadi quantity of our material, tapi ketenangan ialah quality of our heart, kualiti jiwa kita. Kita minta dalam hidup ini bukan saja Allah berikan kita kesenangan, tetapi Allah bagi kita ketenangan. Ketenangan itu ialah qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang mana kaya dengan sifat-sifat mahmudah. Ada redha, ada sabar, ada qanaah, ada syukur dan sebagainya. Yang ini akan memberi satu ketenangan dalam hati kita dan terhindar hati kita daripada sifat-sifat mazmumah. Tadi mahmudah, ini mazmumah, terhindar daripada hasad, marah dan sebagainya. Subhanallah, inilah ketenangan dan hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bila diuji dengan musibah sabar, hati yang beri dinikmat dengan syukur. Come what may, datang apa saja, all is well, semuanya boleh kita hadapi. Ini hati yang kita inginkan, hati emas yang kita cari di dunia ini. Sehingga dikatakan oleh para alim ulama, siapa yang tidak mendapat qalbun salim, hati yang tenang di dunia ini, mereka sukar untuk mendapat kebahagiaan di dalam syurga di hari akhirat. Ini penting. Sebab itu ada dua rasa yang apabila ada di hati kita, hilang ketenangan kita. Walaupun rumah kita besar, walaupun harta kita banyak, walaupun rupa kita segak atau rupawan, tetapi kalau ada dua rasa ini dalam diri kita, dalam hati kita, hilang ketenangan. Apa dia? Pertama, rasa takut. Yang kedua, rasa duka cita. Tetapi hati orang yang dekat dengan Allah, diterangkan di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa duka cita terhadap dunia. Ini yang kita cari. Ini yang dikatakan hasanah fid dunya, iaitu ketenangan di samping kesenangan. Apa pula yang dikatakan hasanah fil akhirah? Apa dikatakan kebaikan akhirat itu? Pertama, kita diampunkan oleh Allah dengan rahmatnya. Allah bagi kita rahmat kepada yang mana dengan rahmat itu insya-Allah kita diberikan syurga. Subhanallah, kita masuk ke dalam syurga bukan dengan amalan kita, tetapi apabila Allah beri keampunan dan Allah beri kita rahmat, kita masuk ke dalam syurga. Kita diajar oleh ulama-ulama, guru-guru kita bahawa jangan lupa doa, dua doa ni. Yang pertama, kita minta betul-betul kepada Allah agar kita ini diampunkan dosa. Betul-betul diampunkan dosa. Yang kedua, kita benar-benar minta kepada Allah supaya dapat husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Dan akhirnya dengan husnul khatimah itu kita masuk ke dalam syurga. Okey, sekarang kita cuba lihat apa hubung kait antara dunia dan akhirat. Hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Sebab tajuk kita nak menjurus bahawa dunia ini adalah jembatan menuju akhirat. Jadi tentulah ada hubungan kesalingan, keterkaitan antara dunia dan akhirat. Subhanallah, pertama saya ingin tegaskan, keyakinan kepada pengakhiran, kepada hidup selepas mati, bukan saja here tapi hereafter, ada kepada semua agama-agama di dunia. Walaupun kadang-kadang kepercayaan mereka tidak tepat, tetapi mereka yakin bahawa kehidupan di dunia ini tidak berakhir di sini saja, tetapi ada kehidupan selepas mati. Hindu percaya kepada karma, reincarnation.
Bukan mati saja tetapi akan dilahirkan semula. Kalau kita tengok agama Buddha pun begitu juga. Ya, mereka percaya selepas kematian ini ada satu kehidupan lagi. Jews, Yahudi dan juga Kristian asalnya daripada agama Samawi, mereka juga percaya kepada hell and heaven. Ya, mereka juga percaya kepada kehidupan selepas mati. Lebih-lebih lagi kita umat Islam, keyakinan kita kepada hari akhirat tepat dan benar. Soalnya sekarang ialah, kenapa semua agama, semua percaya ada kehidupan selepas mati? Kenapa? Sebab, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, sebab di dunia ini tidak ada keadilan yang mutlak. Tidak ada keadilan yang mutlak di dunia ini. Kalau kita buat baik di dunia ini, belum tentu dapat balasan baik. Kadang-kadang orang yang berjuang untuk menegak kebenaran ditindas dan mati. Dan orang yang jahat melakukan kemungkaran kadang-kadang tidak mendapat balasan. Saya pernah berdepan dengan anak-anak yang sudah dijangkiti AIDS waktu mereka kecil lagi, dalam kandungan lagi dah ada AIDS. Mereka hidup tak lama, lebih kurang 9 tahun, 10 tahun meninggal. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapalah budak ini mendapat keadaan yang begitu. Subhanallah, adakah keadilan di dunia ini? Tidak ada keadilan di dunia ini. Orang yang jahat, contoh, kita lihat, tengok, subhanallah, kejahatannya merata. Ya, kalau kita tengok dalam penyiksaan dulu, bagaimana umat Islam Bosnia Herzegovina oleh Slobodan Milosevic waktu tu, Butcher of Balkan, dia bunuh beribu-ribu umat Islam. Perempuan dirogol dalam proses penghapusan etnik. Tapi dia mati tak sempat dihukum. Dia mati di dalam penjara. Waktu tu orang kata dia sepatutnya bukan sekali saja dibunuh, tapi dia mesti beribu-ribu kali dibunuh. Betul? Tidak ada keadilan yang mutlak di atas muka bumi. Dan tidak ada orang yang baik mendapat balasan tidak semestinya, dan orang yang jahat tidak semestinya mendapat hukuman. Justru demi keadilan. Sebab itu kita baca di dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, artinya Allah menjadi raja pada hari akhirat. Kenapa? Keadilan yang mutlak, Allah sebagai raja, hanya akan dapat kita lihat, kita rasakan di hari akhirat nanti. Kebaikan yang sebesar zarah akan mendapat ganjaran, kejahatan yang sebesar zarah akan mendapat hukuman. Sebab itu keyakinan kepada hari akhirat ini sangat penting ketika kita hidup di dunia. Sekali lagi saya tekankan, sekali lagi saya tegaskan bahawa keyakinan kepada hari akhirat sangat penting ketika kita hidup di dunia ini. Mungkin orang berkata keyakinan pada hari akhirat sangat penting bila kita sampai ke akhirat. Tidak. Itu penting, tetapi keyakinan pada hari akhirat sangat penting ketika kita hidup di dunia ini. Kenapa? Kalau kita buat kebaikan, isteri yang setia tapi suaminya khianat, pemimpin yang baik tetapi digulingkan, contoh, ada majikan yang baik, pekerja tak baik, ada pekerja baik tetapi majikan menindas. Cerita-cerita tentang ketidakadilan di muka bumi ini sangat banyak. Tetapi apakah kita akan kecewa oleh kerana kebaikan tidak dibalas dengan ganjaran di dunia ini? Maka kita berhenti untuk melakukan kebaikan? Tidak, kerana ada hari akhirat. Jadi kita terus melakukan kebaikan, tidak dibalas di dunia, Allah akan balas di akhirat, dan balasan di akhirat lebih baik daripada pembalasan di dunia ini. Ini penting iman. Dan kita tidak akan tega, kita tidak akan rela untuk melakukan kejahatan. Walaupun kita mungkin ada kesempatan untuk manipulate undang-undang. Kadang-kadang orang kata undang-undang di dunia ni, yang kenanya ikan bilis, jerung dan paus terlepas, betul Dan apabila kita ada kuasa, kita boleh melakukan sewenang-wenangnya. Oh tidak. Walaupun CCTV rosak, walaupun kita ada kuasa untuk kita manipulasi, kita tidak akan buat. Sebab apa? Kita boleh lepas di dunia, tapi di akhirat pasti kita kena. Ini adalah iman. Ini adalah satu kekuatan
untuk kita terus melakukan kebaikan walaupun tidak mendapat ganjaran. Ini adalah satu kekuatan untuk kita meninggalkan kejahatan walaupun mungkin kita boleh lepas daripada hukuman. Keyakinan pada hari akhirat ialah kunci untuk manusia ni jadi baik ketika hidup di dunia ini. Subhanallah, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, itu satu. Yang kedua, apa hubungan antara dunia dan akhirat ini? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah memberi satu perumpamaan, satu metafora, satu tamsilan yang mudah kita faham. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tanam tanaman untuk akhirat. Rupanya dunia ini tempat kita menanam, akhirat nanti tempat kita menuai. Ini memberi dua pengajaran yang penting daripada perkataan ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ni, ad-dunya mazra'atul akhirah ini memberi dua pengajaran yang penting. Yang pertama ialah kalau kita nak buah yang ranum, yang manis rasanya, yang lebat buahnya di hari akhirat, mestilah pohon yang kita tanam, pohon yang subur di dunia ini. Betul? Mana mungkin kita dapat buah yang manis, mana mungkin kita dapat buah yang lebat di hari akhirat, kalau pokok yang kita tanam di dunia ini pokok yang tidak subur, pokok yang sakit dan sebagainya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kecemerlangan, kejayaan di dunia adalah indikator, petunjuk kepada kecemerlangan di akhirat. Dan tidak ada dalam ajaran Islam kita memburu akhirat dengan meminggirkan dunia. Tidak. Sebab pokok yang kita tanam mesti subur. Dunia yang kita cari mesti, orang kata, kuat, mesti baik, supaya nanti kita menuai hasil yang baik. Tak boleh kita kata dunia ni cukup-cukup makan cukuplah, nanti di akhirat kita tuai yang baik. Tidak. Kalau pokok yang kita tanam tak subur, mana mungkin kita dapat buah yang ranum di hari akhirat. Ini penting. Jadi artinya, seperti mana kata Dr. Yusuf Qaradawi, apa kata Dr. Yusuf Qaradawi? Mencintai syurga bukan berarti meminggirkan dunia. Boleh faham ya? Mencintai syurga bukan artinya meminggirkan dunia. Ya, itu satu. Yang kedua, musim menanam di dunia, musim menuai di akhirat. Saya nak tanya tuan-tuan, dan ini leading question sajalah. Musim menanam dengan menuai, mana yang mudah? Menanam ke menuai? Yang mudah ialah menuai. Betul? Di akhirat, di dunia ini tempat kita menanam. Jadi artinya, subhanallah, kalau benar-benar kita yakin kepada hari akhirat, kita akan sibuk untuk menanam di dunia ini. Dunia ini tempat berpenat, akhirat nanti tempat kita berehat. Sekali lagi saya ulang, dunia ini tempat berpenat. Kita tanam pokok, kita bagi baja, kita bagi air, kita bagi jaga dengan serangganya, dengan pagarnya dan sebagainya. Sibuklah, sebab ini musim menanam. Betul? Artinya, saya tegaskan, ya, kalau benar-benar orang tu ingat mati, mati bukan pengakhiran, mati adalah satu permulaan kepada satu kehidupan yang tak mati-mati. Apa kata Rasulullah? Orang yang bijak ialah orang yang banyak mengingati mati dan membuat persiapan untuk menghadapinya. Artinya apa? Kalau kita ingat mati, kita sibuk. Pertama, sibuk dengan hablum minallah, solatnya, puasanya, zikir, baca Quran. Sibuk juga amalan-amalan yang berbentuk hablum minannas, kerja kita, memberi kebaikan, kebajikan dalam ekonomi kita, dalam pendidikan kita dan sebagainya. Subhanallah, kalau benar-benar orang yakin kepada hari akhirat, ini akan meningkatkan produktiviti dan kualiti kehidupan kita di dunia. Sebab tu saya pernah menulis, ingat mati meningkatkan produktiviti. Kalau kita ingat mati, bila-bila boleh datang mati, kita tidak akan menangguhkan kerja kita, betul tak? Ada kita nak tangguh kerja kita? Tak. Mati boleh datang, kita tidak akan menangguh kerja. Kerja kita apa saja, sama ada berkaitan dengan ibadah khusus ataupun ibadah umum, kerja kita akan buat yang terbaik. Kerana kerja kita adalah ibadah.
maka kita nak persembahkan kepada Allah, kita akan buat yang terbaik. Kan nilai kita ada 3 manusia ni. Pertama, nilainya dengan Allah, takwa. Yang kedua, nilainya sesama manusia, akhlak. Dan ketiga, nilainya sebagai khalifah, itqan. Dibuat suatu pekerjaan, buat suatu peranan dengan efektif dan efisien. Sebab tu kalau orang tu ingat mati, dia nak bawa amalan dan buat persiapan untuk menuju Allah, maka dia akan sibuk di dunia. Tidak ada malas. Orang yang ingat akhirat bukan malas. Apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab? Sejak dilantik menjadi khalifah, kata Sayyidina Umar, aku kurang tidur waktu malam, takut urusanku dengan Allah tak selesai. Dan aku kurang tidur waktu siang kerana aku takut urusanku tu dengan manusia tak selesai. Artinya total quality management yang diamalkan oleh Sayyidina Umar malam dan siangnya semua produktif. Dan ini hasil daripada kita meyakini dunia adalah tanaman untuk akhirat. Ada 2 Yang pertama, kita akan membaiki kualiti dunia kita, kerana kualiti dunia kita indikator pada kualiti akhirat kita. Yang kedua, kita akan sibuk dengan urusan menanam sebanyak-banyaknya sehingga kita tidak akan membuang masa. Subhanallah. Sebab itu dunia ini adalah alat, akhirat itu adalah matlamat. Selalu orang kata dunia ini mesti kita letakkan di tangan, akhirat itu kita letakkan di hati. Betul Selalunya uraiannya kita selalu dengar macam ni. Dunia itu letak di tangan, artinya kita tak cinta sangat. Akhirat letak di hati, artinya akhirat tu mesti kita cintai lebih daripada dunia. Betul. Tetapi saya nak lihat sisi lain. Kalau dunia itu di tangan untuk kita memberikan, kena banyak yang ada di tangan kita supaya kita boleh memberi. Kena banyak dunia supaya boleh diberikan. Betul. Sebab itu al-yadul ulya khairu minal yadus sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kita adalah umat yang memberi. Sebab itu kalau kita tengok motivasi Abdul Rahman bin Auf, hartawan-hartawan Islam yang hebat, mereka nak meniaga supaya mereka dapat memberi zakat lebih banyak. Kan cukup nisab dan cukup haul tu boleh banyak. Makin banyak kekayaan yang mereka dapat memberi. Jadi letakkan dunia ini di tangan, tapi kena banyak supaya banyak yang kita boleh berikan, tetapi akhirat tetap kita letakkan di hati. Yang kedua, baru masuk tajuk kita, dunia ini jembatan menuju akhirat. Betul Subhanallah, mana mungkin kita menyeberang ke seberang kalau tidak ada jembatan. Jadi dalam Islam tidak ada ajaran meminggirkan dunia. Wala tansa nasibaka minal dunya. Kita kejar akhirat, tapi jangan lupa kerana dunia inilah jembatan. Tanpa jembatan kita tidak akan dapat melepasi ke sana, ke seberang sana. Tapi kena ingat, dunia ini jembatan pada akhirat. Dunia ini umpama jembatan. Saya nak tanya, ada orang bina rumah atas jembatan? Ada orang bina rumah atas jembatan? Tak ada. Artinya dunia ini hanya alat, bukan matlamat. Dia hanya means value, tapi bukan ends value. Dunia ini jembatan menuju akhirat. Pertama, jembatan penting untuk kita menyeberang. Kita tengok pentingnya jembatan Pulau Pinang. Dulu ada 1, sekarang ada 2, betul. Penting jembatan ini. Tetapi dia hanya alat untuk kita sampai ke seberang. Jembatan itu keperluan, seberang itu adalah tujuan. Betapa ramai kita, minta maaf umat Islam sendiri, yang hidupnya hanya untuk memenuhi keperluan hidup, tetapi dia tidak fokus kepada tujuan hidup. Keperluan hidup penting, keperluan hidup makanan, pakaian, kenderaan, itu keperluan hidup. Tapi tujuan hidup kita apa dia? Tujuan hidup kita ialah ibadah kepada Allah sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. Itu tujuan hidup kita. Tak salah kita ada rumah, tetapi rumah itu jadikanlah medan untuk kita menegakkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kita ada kenderaan, tak salah kenderaan itu, perlu kenderaan yang baik, tetapi kenderaan itu dibawa ke tempat yang baik. Kita ada pakaian yang menutup aurat.
Dan Rasulullah pernah menegur seorang sahabat yang pakai compang-camping. Ada pakaian baru, kata Rasulullah. Pakai pakaian baru. Sebab Allah suka melihat kesan nikmatnya pada seseorang. Tetapi itu bukan tujuan. Itu bukan end value, tetapi means value. Itu hanya alat, bukan matlamat. Hari ini minta maaf ya, kadang-kadang kita memburu keperluan dengan meminggirkan tujuan. Kita sudah tertukar, alat sudah menjadi matlamat, matlamat sudah menjadi alat. Subhanallah. Sebab itu ingin saya tegaskan, ya, tidak ada orang yang membina rumah di atas jambatan. Dan Rasulullah SAW menegaskan, kita hidup di dunia ini umpama seorang musafir. Kita musafir saja. Ya? Satu ketika, ya, ada satu cerita bagaimana, ya, seorang orang yang dekat dengan Allah, seorang ulama yang dekat dengan Allah, ziarah, ya, orang kaya. Ziarah orang kaya. Ya, dia tengok rumahnya penuh dengan, ya, semua keperluan kenikmatan ataupun keperluan barang-barang yang itu halal, tak apa yang halal. Tapi dan dia tanya pada ulama tu, kamu orang kaya? Saya orang kaya. Mana harta kamu? Saya musafir. Dia kata, tuan juga akan musafir. Maksudnya orang musafir dia tak bawa banyak. Jadi kita di dunia ini tak salah kita ada harta dunia, tetapi harta-harta itu siap sedia kita jadikan alat untuk kita tukarkan untuk menjadi matlamat kepada kita. Sebab di akhirat nanti mata wang tak guna. Mata wang mesti ditukar menjadi pahala. Rumah yang besar berguna, tapi mesti dijadikan baiti jannati, rumahku syurgaku. Kenderaan apa saja. Sebab itu saya ingin ulang kata-kata daripada Dr. Yusuf Qaradawi, mencintai syurga bukan artinya meminggirkan dunia. Tadi saya sudah katakan awal, keyakinan pada hari akhirat sangat penting ketika kita hidup di dunia. Ini dia kata sense of the end. Kalau Stephen Covey dalam Seven Habits dia kata begin with the end in mind. End dia kata selepas mati. End kita seperti mana kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ya, akhir itu bila tidak ada akhir lagi. Ya, kita hidup, akhirnya mati. Mati masuk kubur. Selepas itu apa lagi? Selepas itu mahsyar. Mahsyar dibicarakan. Lepas tu masuk syurga. Lepas syurga ada apa-apa? Tak ada apa lagi. Itulah end. End itu apabila tidak ada apa lagi. Subhanallah. Semua itu dicorakkan di dunia ini. Apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallah, Allahu muliakan wajahnya. Apa kata Sayyidina Ali? Manusia ni hidup tidur. Ketika hidup tidur. Bila mati baru dia terjaga. Kita hidup ni macam tidur. Ada mimpi-mimpi kita memiliki, dalam mimpi kita mimpi kita ada kereta, kita ada rumah, kita apa dalam mimpi tau. Lepas tu masuk azan subuh kita terjaga tidur. Ada rumah? Tak ada, dalam mimpi. Ya, ada kereta dalam mimpi. Begitu juga di akhirat nanti. Bila kita bangun daripada kubur, baru kita tahu, oh, hidupku umpama mimpi. Yang ada semua tu di dunia dah tak ada dah. Apa yang kita bawa? Amalan kita. Ini yang dikatakan manusia semua tidur, kata Sayyidina. Bila mati baru dia terjaga. Subhanallah. Kalau tadi keyakinan pada hari akhirat sangat penting ketika kita hidup di dunia. Dunia ni pentingnya sebab apa? Saya ingin tegaskan ungkapan yang kedua ini. Tadi dunia ini penting kerana adanya hari akhirat. Ya, sekarang ya, kalau dulu keyakinan pada hari akhirat sangat penting ketika kita hidup di dunia. Ungkapan yang kedua yang sangat penting ialah dunia ni penting kerana pentingnya dunia adanya hari akhirat. Dunia ni penting kerana adanya hari akhirat. Kalau tidak, dunia ni tak penting. Tapi pentingnya dunia kerana adanya hari akhirat, kerana di sini ladang untuk kita bekerja. Subhanallah, macam galah dengan buah. Galah dengan buah. Dunia umpama galah. Buah itu akhirat. Jangan kata galah tidak penting. Dengan galah kita kait buah. Betul? Jangan kata
Rumah tak penting, pakaian tak penting, kenderaan tak penting, jangan. Dengan pakaian kita beribadah kepada Allah, dengan duit kita pergi buat haji, umrah dan sebagainya. Betul? Dengan galah kita kait buah. Tetapi saya nak tanya, akhirnya kita makan buah ke makan galah? Betul? Kita nak makan buah. Sebab tu akhirat itu lebih penting kerana dia akhir. Ya? Dia ultimate goal. Tak ada lebih lagi selepas itu. Mari sebentar, ya, beberapa minit lagi, kita nak buat perbandingan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Kenapa orang derhaka kepada Allah? Sebab nikmat dunia. Nikmat seks, orang melakukan zina. Nikmat harta kaya, orang rasuah. Betul? Hasad dengki kerana kebaikan orang, kita memfitnah, mencaci dan sebagainya. Betul? Dunia ra'sul kulli khati'ah. Dunia adalah kepala segala penyakit. Sebab nikmatnya, temptation, godaan pada dunia ni sangat besar. Subhanallah. Tetapi cuba bandingkan nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Okay? Saya bawa contoh mudah saja. Nikmat dunia ni umpama sotong, nikmat akhirat umpama tenggiri. Yang orang kaki pancing dia tahulah. Ya? Dengan sotong kita jadi umpan untuk mengail tenggiri. Sotong mahal, betul tak? Sotong sedap. Tetapi kenapa kita rela kaitkan dengan mata kail untuk kita dapat tenggiri? Kerana tenggiri lebih mahal. Jadi nikmat dunia ini memanglah. Tetapi nikmat dunia ini kita nak gunakan untuk mendapat nikmat yang lebih besar di hari akhirat. Sebab dunia ini bagi mereka yang memilikinya jemu, bagi mereka yang memburunya lesu. Kita memburu, tak dapat dunia, lesu. Bagi orang yang memilikinya jemu pula. Subhanallah. Kita tanya orang-orang yang sudah kaya-kaya tu, apa dalam kehidupan ini? Mereka rasa di puncak itu ada satu kejayaan, mereka pun mendaki. Tetapi bila sampai ke puncak, mereka dapat sunyi, kosong, emptiness, kosong, tak ada apa-apa. Subhanallah. Sebab itu kalau kita tengok selebriti-selebriti terkenal di dunia yang ada rupa, ada harta, ada segala-galanya, tapi akhirnya mereka berakhir dengan sakit jiwa. Dan ada yang membunuh diri kerana kosong daripada tujuan hidup. Mereka hanya ada keperluan hidup. Mereka dapat alat tetapi mereka tidak dapat matlamat. Mereka dapat jambatan tapi mereka tidak sampai kepada seberang. Ini yang terjadi. Sebab itu Allah ingatkan, wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kehidupan di dunia melainkan mata benda yang menipu daya. Kita tak bangun untuk solat subuh kerana enaknya tidur. Betul? Kita rela melakukan maksiat kerana nikmat harta dan sebagainya. Subhanallah. Sedangkan nikmat di dunia ni mesti ada jemu dan mesti ada side effect dia. Makanan yang lazat yang kita makan, subhanallah, kalau terlebih ada obesity, ada diabetes, ada sebagainya. Betul? Ataupun sekurang-kurangnya kita kena pergi tandas. Itulah akhirnya dunia. Tapi di akhirat kita makan dalam riwayat hadis dan sebagainya, kita makan sedap itu digandakan. Hari ini bagi contoh katalah nasi mandi yang kita suka makan waktu pagi, kita makan nasi mandi. Waktu pukul 10 makan nasi mandi. Waktu zuhur, lepas zuhur kita makan nasi mandi. Asal dah tak boleh dah, jemu dah. Walaupun sedap macam mana, jemu dah. Tapi di akhirat makan nasi mandi pagi, digandakan sedapnya. Kemudian digandakan lagi sedapnya, digandakan sedapnya. Tidak ada side effect. Jangan cari tandas di dalam syurga. Di syurga tak ada tandas. Macam mana perkumuhan di dalam syurga? Dia makan, dia akan berpeluh. Peluh itu lebih wangi daripada kasturi. Itu dia katakan. Itulah nikmat yang sebenar-benarnya. Jadi orang yang bijak, dia rela mengorbankan nikmat dunia yang sedikit demi nikmat yang tinggi dan abadi di hari akhirat nanti. Tak apa susah payah di dunia. Mujahadah itu pahit, perjuangan itu pahit, kerana syurga itu manis. Inilah yang dibuat oleh para sahabat. Para sahabat mengorbankan hartanya, tinggalkan Abdul Rahman bin Auf. Cuba bayangkan dalam hijrah,
Dia bukan saja tinggalkan hartanya. Abdul Rahman bin Auf meninggalkan istrinya kerana istrinya tak mau ikut hijrah, tapi dia pergi juga. Suhaib Ar-Rumi, pendatang di Mekah, ketika dia nak hijrah, apa kata kafir Quraisy? Tinggalkan semua harta kamu. Dia tinggalkan. Dia datang kepada Rasulullah selai sepinggang. Apa kata Rasulullah kepada Suhaib? Wahai Suhaib, perniagaan yang baik, perniagaan yang baik. Betul. Sebab dia tukar semuanya untuk akhirat. Subhanallah. Jadi korbankanlah sedikit kenikmatan di dunia ini demi kenikmatan dia hari akhirat. Ini yang diajar. Sebab tu Rasulullah diajar bagaimana orang yang tinggalkan solat, memecahkan kepala dalam Isra' dan Mi'raj. Bagaimana orang yang berzina, yang makan daging busuk. Bagaimana orang yang makan riba dan sebagainya. Ditunjukkan supaya nantinya bila kita di dunia ada godaan untuk makan rasuah, ada godaan dengan perempuan-perempuan untuk kita berzina, kita boleh tolak kerana kita mencari akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Ini penting. Yang kedua, cuba kita bandingkan azab dunia dengan azab akhirat. Azab apa? Rasa mengantuk, kadang-kadang kekurangan sedikit. Betul. Orang kata, orang keji dan sebagainya. Kalau tadi saya bandingkan sotong dengan tenggiri, sekarang saya nak bandingkan bandingan yang mudah-mudah. Saya duduk di sini, tiba-tiba ada lipan dalam jarak 1 meter daripada tempat duduk. Lipan besar, lipan bara. Takut saya kalau disengat. Betul. Tiba-tiba saya tengok dalam 100 meter ada harimau yang sedang terlepaslah, tak tahulah apa. Saya nak tanya tuan-tuan, orang yang bijak, dia kira lipan yang 1 meter ke ataupun rimau yang 100 meter? Oh, dia akan fikir rimau, walaupun dia 100 meter tu rimau. Kalau dia tangkap kita rekam, mati kita. Kalau disengat lipan ni sikit aja, kita bubuh minyak angin ke, kita bagi antiseptik ke, dia baik lah. Begitulah azab di dunia ni macam lipan, azab akhirat macam harimau tadi. Walaupun jauh, tetapi azabnya sangat hebat. Satu saja debu daripada api neraka hancur dunia ini. Dan azab di dunia ini berakhir dengan kematian. Kanser tahap 4, habis-habis terus mati, habis. Tapi ni azab di neraka, bila dibakar, hangus, diganti dengan kulit baru, bakar lagi. La yamutu fiha wala yahya. Orang di dalam neraka itu la yamut wala yahya. Dia tidak hidup, tidak mati, macam nyawa-nyawa ikan. Nak mati tak kata mati, nak hidup tak kata hidup. Kenapa? Seksa. Subhanallah. Jadi mengenangkan seksa di hari akhirat menyebabkan kita boleh menanggung seksa di dunia ini untuk taat kepada Allah. Sedangkan tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kalau kita fikir secara logik, nak buat baik diuji, betul? Nak buat baik diuji. Nak buat jahat diuji juga. Lebih baiklah nak buat baik diuji, kerana itu adalah penghapusan dosa dan peningkatan darjat. Kalau kita nak buat jahat diuji juga. Diuji itu menyebabkan kita kena di dunia, kena di akhirat. Betul. Saya dulu masa muda-muda kerap berdakwah waktu malam-malam. Waktu malam-malam, dini hari baru balik. Ada polis buat roadblock, betul. Kita kena tahan jugalah, betul. Tapi yang kereta-kereta yang lain tu keluar, yang pengaruh alkohol, jalan, suruh jalan, melelong jalan, polis tengok. Dia nak keluar daripada clubbing, night club, nak buat jahat, teruji juga kan. Kita ni tengah malam pun nak buat dakwah pun teruji juga. Tapi mudah-mudahan kita nak buat baik diuji, tapi itu peningkatan darjat ataupun penghapusan dosa. Tapi kalau kita buat jahat di dunia, itu adalah satu kehinaan di dunia, kehinaan di hari akhirat. Jadi subhanallah, marilah kita bangun subuh, ingatkan keluarga kita. Susah macam mana pun bangun waktu subuh. Panas macam mana, tutuplah aurat. Sukar macam mana, jauhi riba. Ada macam mana pun godaan, tinggalkan rasuah dan sebagainya. Kerana susah di dunia dibandingkan susah di akhirat, susah di akhirat tidak dapat ditanggung oleh kita. Subhanallah. Itu satu. Sebagai akhirnya,
Cuba kita tengok perbandingan tempoh masa hidup di dunia dengan hidup di akhirat. Hidup di akhirat berakhir dengan syurga ataupun neraka. Selama mana kita duduk dalam syurga, Allahumma rzuqna, kita minta sungguh-sungguh dalam syurga. Semua kita di dalam ni, ruang masjid ini, mudah-mudahan ahli syurga. Kita doalah, sangka baik. Ya, kata Sayyidina Umar, yang Sayyidina Umar itu kata Rasulullah, kalau ada Nabi selepas aku, Umar akan jadi Nabi. Tapi kalau ada, tak ada. Apa Sayyidina Umar kata? Kalau seluruh manusia ni masuk ke dalam neraka kecuali seorang, aku harap akulah orang itu. Dan ketika semua orang masuk ke syurga kecuali seorang, aku takut akulah orang itu. Jadi subhanallah, bagaimana ya, kalau di dalam syurga selama mana? Selama-lamanya. Di dalam neraka sampai bila? Sampai bila-bila. Oh, orang Islam tak mungkin. Kalau kita ada iman sebesar sawi pun nanti masuk juga ke dalam syurga. Tetapi dalam Al-Quran, bila masuk ke dalam neraka, Allah kata khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Kenapa? Walaupun tidak kekal, tapi seolah-olah kekal, kerana siksa neraka itu sangat-sangat hebat dan sangat-sangat dahsyat. Tak tunggu panas, kita dalam jam, kita punya aircon kereta rosak, berpeluh kita, betul? Tak tahan. Apatah lagi kalau disiksa dengan api yang berwarna hitam, api neraka warna hitam. Dan ini diceritakan dalam Isra' Mi'raj, yang diceritakan oleh Rasulullah yang tidak pernah bohong sekalipun dalam hidupnya, sekalipun tak pernah bohong. Subhanallah. Tempoh masa di dunia dengan kehidupan di akhirat berapa lama? Akhirat tu infinity, selama-lamanya. Dunia ni adana, dekat. Tapi dalam Al-Quran Allah beri tamsilan, ka'alfi sanati mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama juga 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat sama juga 1000 tahun di dunia. Dan umat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua, usia kita lebih kurang 60 ke 70 je. 60 ke 70. Katalah kita ambil pertengahan 65 63, sebab Rasulullah wafat 63 tahun kata setengah riwayat. Kalau 60 tahun 63 tahun kita convert kepada kehidupan di akhirat, berapa lama agak-agak? 1,5 jam saja. 1,5 jam saja. Hidup di dunia 1,5 jam. Dibanding dengan akhirat yang 1000 tahun. Di dunia sama juga satu hari di akhirat. 24 jam di akhirat sama 1000 tahun di dunia. Subhanallah, berbaloi ke kita? Kalau 1,5 jam ni kita nak bersenang-senang, tetapi yang selama-lamanya di hari akhirat tu kita nak bersusah-susah. Betul? Sebab tu orang yang beriman, dia mengamalkan hidup pay now, play later. Pay now, play later. Maksudnya pay now, bayar di dunia ni dengan kesusahan. Play later, kita berhibur, bersuka-suka di hari akhirat nanti. Sebab nak pay now 1,5 jam, play later selama-lamanya. Itu orang yang bijaksana. Tapi orang yang bijak sini, yang bodoh, dia terbalik prinsip hidup dia. Dia nak play now, pay later. Dia nak bersonok-sonok 1,5 jam, tetapi dia nak bersusah-susah selama-lamanya di hari akhirat. Bodoh ataupun bijak? Bodoh. Peribahasa Melayu kata apa? Ya? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul? Di dunia ni biarlah susah sikit. Sebab itu, ya, kalau kita lihat dalam satu hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya sijnun mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini penjara orang mukmin, syurga orang kafir. Kenapa? Orang yang duduk dalam penjara, dia ada peraturan. Dia tak boleh buat suka-suka hati dia. Kita di dunia ni ada syariat, ada halal boleh kita buat, wajib kita kena buat, haram tak boleh, sunat dia elok buat, harus terpulang, makruh elok tinggalkan. Ada 5 hukum.
Apa saja yang kita buat semua ada hukum. Seolah-olah dalam penjara. Orang kafir tak ada hukum. Membujur lalu, melintang sapu, apa saja, nak makan tak ada apa-apa. Sebab tu kalau kita pergi keluar negara, susah. Seolah-olah begitulah kita rasa. Makanan yang halal, nak masuk waktu, nak semayang dekat mana, nak sebagainya. Orang kafir tak ada, makan semua boleh makan. Betul, tak ada restriction. Subhanallah, dengar ya. Walaupun kita duduk di dunia ini umpama dalam penjara, tapi peraturan-peraturan syariat yang halal haram itu bukan satu sekatan, tapi sebaliknya satu kawalan untuk menyelamatkan kita. Allah sayang, Allah kawal, bukan Allah nak sekat. Perumpamaannya, kalau kita bergerak di atas jalan raya, di atas jalan raya ni ada lampu isyarat, merah berhenti, hijau berjalan, di sana ada selekoh tajam, kurangkan had laju. Orang gila saja merasakan peraturan di atas jalan raya ini satu sekatan kepada pergerakan, bukan satu sekatan, sebaliknya satu kawalan untuk menyelamatkan kita. Kita duduk dalam penjara, tetapi Allah nak menyelamatkan. Tapi orang kafir duduk macam dalam syurga, dia bebas tapi terbabas. Satu ketika sebagai akhir, ya, cerita macam mana Ibnu Hajar Asqalani, seorang ulama Islam, dia naik unta yang mahal harganya, pakaian yang mahal dia naik, pakaian dia, kenderaan dia hebat. Orang Yahudi waktu tu seorang Yahudi, dia pakai compang camping. Dia pergi, waktu dia orang Yahudi ni miskin. Dia kata, orang Yahudi ni dia tahu tentang hadis ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Rasul kamu kata dunia ini penjara orang mukmin, syurga orang kafir. Tapi kenapa kamu pakai macam ni? Kamu pakai mewah-mewah, sedangkan dunia ini penjara. Apa jawab ulama ini? Dia kata begini, saya pakai mewah-mewah, kenderaan saya mewah-mewah, dibandingkan dengan nikmat syurga. Pakaian dan kenderaan yang saya pakai dibandingkan dengan nikmat syurga, masih lagi macam penjara, masih lagi low class. Pakaian di akhirat lebih hebat, kenderaan di akhirat lebih hebat. Kamu yang pakai compang camping ni, kan dikatakan syurga. Kalau dibandingkan pakaian ahli neraka dengan pakaian yang kamu pakai, contohnya ini pakaian ahli syurga sebenarnya. Ini pakaian yang bagus, baik sekali lagi. Sebab dibandingkan dengan neraka, lagi teruk pakaiannya. Jadi subhanallah, sebagai akhir, mudah-mudahan ya, kita akan dapat satu kesedaran, satu semangat. Bila peristiwa Isra' Mi'raj yang pertama, perjalanan kembara rohani Rasulullah SAW, diperlihatkan soal ghaibiyat dan sam'iyat. Ini kembara rohani, kembara iman, supaya kita dapat menguatkan iman dan timbul dalam hati kita, kita boleh korbankan dunia ini yang ada ini untuk kita mendapat kebahagiaan yang kekal dan abadi di hari akhirat. Carilah dunia, asalkan halalan dan thayyiban, dan kemudian kita kembalikan kepada Allah melalui ibadah. Tukar mata wang dunia kepada pahala, tukar nikmat dunia kepada kebaikan dan sebagainya. Dan insya-Allah, sebab itu makam kedudukan orang yang syukur lebih tinggi daripada kedudukan orang yang sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabihi wallahu alam. Segala kebaikan kalau ada itu datang daripada Allah, terimalah. Pasti ada kekurangan dan kelemahan daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.